Surah Al-A'raf ayat 154 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma, dan manakala sakata, telah berhenti ia, dalam braket diam, ya. An Musa, dari Musa, al-ghadabu, oleh marah, akhaza, telah mengambil ia, al-alwah, akan papan tulis. Dalam braket kita cantikkan Taurat ya. Wafi, dan pada nuskhatiha, tulisannya, hudan, ada petunjuk, warahmatun, dan rahmat. Lilladzina, bagi orang-orang yang hum, mereka, lirabbihim, bagi Tuhan mereka, yarhabun, mereka takut. Semak semula. Walamma sakata an Musa, dan manakala telah berhenti ia, atau telah diam ia, an Musa, dari Musa, al-ghadabu, oleh marah. Ya, mulanya Nabi Musa marah sangat kepada Nabi Harun kerana balik daripada bermunajat kepada Allah yang 40 hari. Balik-balik kaumnya telah menyembah anak lembu. Ya, kemarahan tu tak dapat nak dikata lah. Baru 40 hari ditinggalkan, ya, dah marah. Ya. Mana apa dah marah pula, dah menyembah anak lembu kaumnya. Itu yang dimarah. Jadi seolah-olah yang dipersalahkan ialah Nabi Harun. Ya, tapi Nabi Harun dapat menyejukkan hati ya Nabi Musa alaihissalam. Setelah dia berhenti daripada kemarahannya, akhazal alwah, telah mengambil ia akan papan tulis, yang mana asalnya ketika marah tu dia campakkan alwah ini, ya, atau papan tulis ini yang terkandung Taurat. Wa fi nuskhatiha, dan pada tulisannya, hudan, ada petunjuk, warahmatun, dan rahmat. Lilladzina hum lirabbihim yarhabun, bagi orang-orang yang mereka kepada Tuhan mereka takut. Maknanya ya, petunjuk dan rahmat ini ya untuk mereka yang takutkan Allah, yang takutkan Tuhan mereka. Itu ya maksudnya. Ya, ayat 154. Baik ya. Kita tengok di sini perkataan walamma ya. Walamma ni adalah huruf syarat ya, yang perlu kepada jawab, dan manakala. Jadi di situ adalah huruf syarat. Apa beza huruf syarat dengan huruf jazam? Huruf jazam pun ada lama juga, lam, lamma, alam, alamma. Huruf syarat pun ada lama juga ya. Jadi huruf jazam ni depannya fi'il mudhari', barulah huruf jazam ya.
depannya dijazamkan fi'il mudhari itu, ya. Tapi sekarang ni sakata ni fi'il madhi. Jadi lama ni dia ada jawab. Ya, sebab dia huruf syarat. Huruf syarat apa dia? Iza la lauma kul lama tu lama amma. Itu nak membezakan lama jazam dengan lama syarat, ya. Kalau lama jazam kan lama ujungnya huruf fi'il mudhari, ya. Dan mati huruf mudhari itu, ya, dan dia tidak punya jawab syarat. Tapi kalau huruf syarat dia ada jawab syarat. Ya, agak-agak lah. Ya, mana jawab syarat di sini? Ya, mana jawab syarat di sini? Agak-agak dia. Ya, akhazal alwah. Ya, cantik tu. Akhazal alwah. Mana kita dapat rangkapan dia. Manakala Musa dah berhenti daripada kemarahannya, jadi kita tahu jawapannya akhazal alwah. Dia pun mengambil papan-papan tulis itu, ya. Baik. Sekarang ni kenapa biasanya jawab dia akan disambut oleh fa rabithah, fa pengikat syarat, maka macam tu. Maka telah mengambil ia akan papan-papan tulis. Contohnya, kenapa tidak disambut oleh fa rabithah ini? Ya, jawapan yang tepat. Iaitu dua-dua madi. Sakata madi, akhaza juga madi. Jadi sesuai. Bila sesuai dia tidak perlu kepada fa. Fa ni bila tak sesuai saja dia akan letak. Bukan madi saja. Kalau mudhari macam tu. Ya, makna sesuai lah tu. Okey. Sekarang ni kita tengok pada sakata ila madi. Ya, biasa kita jumpa yaskutu. Ya. Sakata yaskutu. Yaskutu ni mudhari. Sakata yaskutu, agak-agak amarnya apa ya? Yaskutu. Uskut. Uskut. Selalu disebut uskut. Ya, diam. Uskut. Itu maknanya fi'il amarnya. Fi'il nahinya apa? La taskut. La taskut. Ulang, sakata yaskutu. Lagi. Uskut. La taskut. La taskut. Sakata yaskutu uskut la taskut. Dan isim fa'ilnya dia tidak guna mim sebab dia 3 huruf. Jadi isim fa'ilnya sakitun. Ya, panjangkan sakitun. Sakitun. Isim maf'ulnya setimbang dengan maf'ulun. Maf'ulun. Maskutun. Ya, maskutun. Maskutun. Ya. Baik, sekali lagi kita ulang. Sakata yaskutu uskut sakitun maskutun. Ya, maskutun. Isim fa'il, isim maf'ul untuk 3 huruf, ya, itulah dia punya wazannya. Maskutun atau maf'ulun. Ingatkan timbangan maf'ulun, ya. Baik, ya, kita teruskan perkataan nuskhotiha. Akhaza pun boleh juga. Akhaza tu adalah fi'il madhi, ya. Akhaza, dan mu'talnya ialah alif tu, akhaza ya'huzu, ya. Akhaza ya'huzu, amarnya apa, ya?
Amarnya adalah khus saja. Khus saja. Sebab alif tu ialah mu'tal. Jadi mu'tal tu kita buang, tinggal khazal saja. Ya, khus. Akhaza, ya'khuzu, khus. Nahi dia apa? La tahus. Ya. La tahus. Okey. Kemudian isim fa'ilnya setimbang fa'ilun. Akhizun. Tu panjangkan. Akhizun. Ya. Kalau nahi, nahi pula isim maf'ul. Ma'hu. Ma'huzun. Ya. Ma'huzun. Ya. Itu isim maf'ulnya. Ya. Kemudian nuskhati, ya, ini bukan fi'il mudhari' ya, ini masdar. Sebab itu ada huruf jar, fi nuskhati. Di bawah. Ya, itu bukan mudhari', nampak ada nun. Tapi bukan nun mudhari', itu nun fi'il dia. Ya. Lillazina hum lirabbihim yarhabun. Ya. Rohiba yarhabu. Rohiba yarhabu. Ya, kalau amarnya apa? Tengok mudhari'. Pada siapa mudhari'nya? Irhab. Kan? Ya, habu kan ha tu jadi hab, ya. Hab. Irhab. Irhab sebab dia 3 huruf, ya. Irhab. Kalau nahi apa? La tarhab. Ya. Ulang balik. Rohiba yarhabu. Lagi irhab. La tarhab. Isim fa'ilnya rohibun. Isim maf'ul marhubun. Ya. Marhubun. Isim maf'ul maf'ulun, marhubun. Macam tu, ya. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ke-155, ya. Kejap, ya. 155. Kejap. 155 wahtaro, ya. Wahtaro dan telah memilih ia. Dan telah memilih ia Musa oleh Musa. Kaumahu akan kaumnya. Akan kaumnya sab'ina 70. Rajulan lelaki, orang lelaki. Limiqatina, bagi waktu janji yang ditentukan panjang, ya. Bagi janji waktu, bagi waktu janji yang ditentukan kami. Bagi waktu janji yang ditentukan kami. Walamma, dan manakala. Maka, okey. Maka manakala, betul. Ahazathum, telah mengenai ia akan mereka.
telah mengenai ia akan mereka ar-rajfatu, oleh gempa. Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, lau syi'ta, lau jikalau, syi'ta telah berkendak engkau, ahlaktahum, telah engkau binasakan akan mereka, min qablu, daripada dahulu, wa iyaya, dan akan daku, atuhlikuna, adakah engkau binasakan akan kami, adakah engkau binasakan akan kami, bima, dengan sebab apa yang, fa'ala, telah memperbuat ia, as-sufaha'u, oleh orang-orang yang bodoh, minna, di antara kami, in hiya, tiada ia, illa fitnatuka, illa melainkan fitnatuka, cubaan engkau, tudillu, engkau sesatkan, biha, dengannya, man, akan orang yang, tasya'u, engkau kendaki, watahdi, dan engkau pimpin, watahdi, dan engkau pimpin, man, akan orang yang, tasya'u, engkau kendaki, anta waliyuna, engkaulah pelindung kami, faghfir, maka ampunkanlah oleh engkau, lana, bagi kami, warhamna, dan kasihanilah oleh engkau akan kami, wa anta, dan engkau, khairu, sebaik-baik, al-ghafirin, orang-orang yang sebaik-baik yang mengampuni. Kita tak boleh terjemah jamak, kenapa? Sebab ghafirin ni Allah. Walaupun dia jamak ghafirin, kalau kita harfiah, kita letak makna asal orang-orang yang mengampuni, salah ya. Sebabnya jamak di sini balik kepada anta. Anta tu mana Allah situ. Engkau tu Allah. Jadi ghafirin, ya. Dia gunakan ghafirin. Ini ia adalah kalimah jamak. Kenapa diletakkan kalimah jamak? Sedangkan Allah itu esa. Siapa tahu? Jawapannya apa? Litta'zim. Litta'zim. Ta'zim itu daripada azim, mana untuk membesarkan. Untuk membesarkan diri. Itu mana litta'zim. Kalau kita jumpa kalimah-kalimah balik kepada Allah tapi menggunakan kalimah jamak, itu dia punya jawapannya ialah litta'zim, makna untuk membesarkan diri. Macam kadang Allah gunakan bahasa kami, sesungguhnya kami. Kami itu boleh digunakan untuk dua.
ya untuk litazim dan linapsi. Litazim ni untuk membesarkan diri, linapsi untuk seorang pun tak apa, untuk diri sendiri, linapsi. Contohnya kadang seseorang dia mengatakan, ya, kami tadi pergi, kami. Tapi biasa kami ni kita gunakan kita sebagai wakil kepada yang lain. Ya. Kepada orang-orang lain kita gunakan kami. Terkadang tersebut juga diri dia sendiri tapi disebut kami. Jadi kami ni mengikut bahasa Arab, ya, litazim wa linapsi wa ta'zim. Mana linapsi wa ta'zim maknanya untuk diri sendiri boleh, untuk ramai pun boleh. Sebab itu jangan salah faham. Bila kita berdoa, dalam doa memang dah tetap bunyi na, tak payah tukar ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, contoh ya. Rabbana kan kami tu, wahai Tuhan kami, ya. Jadi kalau kita seorang boleh Rabbana, kalau kita berjemaah, ya, untuk berjemaah semua pun boleh Rabbana. Sebab guna na ni untuk linapsi wa ta'zim. Ni untuk diri kita sendiri boleh, untuk ramai pun boleh. Ta'zim tu untuk membesarkan pun boleh, ya. Macam seorang raja dia kata bahasa beta, contohnya. Beta merasa bangga, ya. Dia gunakan bahasa beta contoh, ya. Jadi faham ya. Kalau untuk sendiri saja, Robbi, 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 wahai Tuhanku, itu tak ada untuk ramai ya. Jangan salah faham pula. Kalau Robbi itu mana untuk diri sendiri saja. Kalau doa tu misalkan Robbi, ya, Robbi srohli sodri, itu jangan diaminkan. Maknanya, ya, dia berdoa untuk diri sendiri. Ya. Itu maknanya, ya, perkataan, ya, perkataan aku, Robbi, wahai Tuhanku, ya. Itu maknanya bacalah sendiri-sendiri. Kalau Robbi. Okey ya, sekarang ni kita semak semula. Wahtara Musa qaumahu, dan telah memilih ia oleh Musa akan kaumnya sab'ina rajulan, ia 70 orang. Tak sebut lelaki pun tak apa, tapi rajulan tu menunjukkan kepada lelaki, ya. Jadi ya, Musa memilih 70 orang yang menyembah anak lembu tadi, ya. Yang menyembah anak lembu, ya. Untuk apa? Untuk, ya, berjumpa, ya, untuk dihadapkan, untuk dihadapkan kepada Allah. Limiqatina, ya, bagi waktu janji yang ditentukan kami. Ini kepada mereka, ya, yang menyembah anak lembu ni, dibawa kepada tempat yang telah dijanjikannya, ya. Walamma ahazathur rajfah. Nanti ada silap ya. Saya kembalikan semula. Sab'ina rajulan mimman lam ya'budul ijlabi. Oh ya. Ini yang 70 orang ni yang tidak menyembah, ya, lam ya'budul ijla. Ya, yang tak menyembah anak lembu, tapi dikira, ya, macam istilahnya kita apa, subahat lah, tak ada berani nak menegur, bertegas, ya. Yang menyembah anak lembu tu, dia punya taubatnya taubat bunuh diri. Yang menyembah anak lembu tu taubatnya bunuh diri. Yang ni yang tak menyembah anak lembu ni, ya, dikatakan katanya, ya, dibawalah oleh Musa untuk ke tempat yang dikatakan janji itu, ya. Kemudian datanglah falamma auzatur rajfah, maka manakala telah mengenai ia akan mereka oleh rajfah. Rajfah ni mana zalzalah syadidah, maknanya goncangan yang bersangatan, ya. Zalzalah syadidah maknanya goncangan yang bersangatan,
Maksudnya apa? Ya, gempa. Kita bahasakan gempa. Ya. Baik. Atau dikatakan sebagai macam seolah-olah sa'iqah. Ya. Macam peti. Ya. Qala, telah berkata ia. Ini Musa. Mengadulah kepada Allah Ta'ala. Ya. Rabbi, lau syi'ta ahlaktahum min qablu. Wahai Tuhanku, jikalau telah berkehendak engkau, telah engkau binasakan akan mereka daripada dahulu. Wa iyaya, dan akan aku. Maknanya bahasa Nabi Musa ni, dia minta kasihan dengan Allah Ta'ala. Ya. Wahai Tuhanku, kalau engkau nak binasakan mereka dan aku, dulu lagi engkau dah binasakan. Ya. Bukan sekarang. Macam itulah bahasa. Yang minta kasihan pada Allah. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Adakah engkau nak binasakan akan kami dengan sebab apa yang telah memperbuat ia oleh orang-orang yang bodoh di antara kami? Ya, orang-orang yang bodoh itu, maksudnya yang menyembah anak lembu tu. Adakah kerana mereka, kami pun nak diazab, kami pun nak diseksa kerana kebodohan mereka. Ya, macam itulah bahasanya Musa mengadu kepada Allah. In hiya, tiada ia illa fitnatuka, melainkan cubaan engkau. Ya, tidak lain ini adalah cubaan engkau. Tudillu biha man tasya, engkau sesatkan dengannya akan orang yang engkau kendaki. Wa tahdi man tasya, dan engkau pimpin akan orang yang engkau kendaki. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami. Waghfir lana, maka ampunkanlah oleh engkau bagi kami, warhamna, dan kasihanilah oleh engkau akan kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah sebaik-baik yang mengampuni. Saya terjemahkan yang mengampuni. Ya. Sebab anta tu, ghafirin tu balik kepada anta, iaitu Allah. Ya. Inilah Musa mengadu kepada Allah Ta'ala supaya orang ini janganlah dibinasakan. Kerana sebab kesalahan segelintir yang menyembah anak lembu, kami pula nak dibinasakan. Kalau kau nak binasakan pun, dulu lagi kau binasakan mereka dan kami. Macam itulah. Dan aku. Ini makna Musa mohon belas kasihan daripada Allah Ta'ala. Baik ya. Perkataan ihtara ni, ihtara yahtaru. Dia punya timbangannya ifta'ala ni. Ihtara yahtaru. Kalau ihtara macam ni, dia punya fi'il amarnya, fi'il amarnya yahtaru. Ihtar. Alif ho ta ro. Ihtar. Ta alif ro. Alif tu kan mutal. Ihtaro. Yahtaru. Kemudian nah ini apa? La tahtar. La tahtar. Kalau ihtar saja, dia sudah berbunyi seperti 3 huruf.
ihtar. Ihtar. If'al. If'al. Sedangkan dia alif ho ta alif ro. 5 huruf. Ya. Jadi bab macam ni, dia punya fi'il amarnya sama dengan fi'il madi. Fi'il amar dengan fi'il madinya sama. Taro juga. Tapi nak tahu kedudukannya, sama ada di amar ataupun nahi, tengok pada arahan ayat. Ya. Arahan ayat tu. Ya. Jadi, ya. Ro tu tak mati. Sebabnya, ya, bab yang sebegini, kalau kita letakkan jadi ihtar saja, ya, dia akan jadi wazan if'al. If'al tu dah 3 huruf. Ya. If'al. Macam ij'al. Ya. Jadi kalau kita bunyikan ihtar, ya, akan jadi 3 huruf. Sebab itu dia akan berbunyi ihtaro juga. Macam tu. Nahi dia la tahtaro. La tahtaro. Macam tu. Ya. Jadi kita tak boleh hilangkan, ya, alif tu, ya, supaya dia tidak jadi bentuk 3 huruf. Ya. Kalau kita buang alif tu, dia akan jadi 3 huruf, ya, mengelirukan. Jadi 3 ke 4, 4 ke 5. Sedangkan dia 5. Ya. Alif ho ta alif ro tu, semua tu huruf dia. Jadi madinya, amarnya sama dengan madi. Ihtaro la tahtaro. Ya. Macam tu. Bergantung pada ni lah. Bergantung pada ayat. Kalau ayat tu dia bentuk menyuruh, itu fi'il amar. Kalau dia bentuk fa'il, ada fa'il. Contoh sini fa'il. Musa tu fa'il. Jadi itu fi'il madi lah. Telah memilih ia oleh Musa. Kalau kita terjemahkan amar pun tak akan menjadi. Ya. Jadi kena fi'il madi juga. Ya. Baik, kita tinggalkan tu, kita ambil sab'ina. Ya, sab'ina ni adalah, ya, perkataan sab'ah. Sab'ah. Ya, sab'ah ini boleh, ya, kita bunyikan sab'una dan sab'ina. Ini bergantung pada ayat lah. Ya, terkadang dia menjadi, ya, tamyiz, ya, maka ia akan jadi sab'ina. Ya. Baik, daripada perkataan sab'ah. Sab'ah maknanya apa? 7. Jadi 7 ni jadikan 70 tambah wanun, sab'una. Ya. Tambah wanun atau yanun. Tapi mula-mula tu tak boleh yanun dulu. Mula-mula mesti sebut waw dulu. Kecuali dia jadi ayat macam ni, baru boleh yanun. Tapi kalau tak, bunyikan waw. Sab'una. Ya. Kalau khamsah 50 khamsuna. Letak wanun dulu. Khamsuna. Ya. Kalau situna. Jadi 60. 6 tu sita tu 6. Ya. Sab'ah 7. Ya. Tis'ah 9. 9 tis'ah. Tis'una. Ya, tis'una. Tambah wanun saja. Ya. Arba'ah. Arba'una. Salasuna. Kalau dibentukkan salasina, pun 30. Ya. Kecuali
20 dia berbunyi ya insyruna. Insyruna. Nah ya, insyruna. Ya. Isruna ya, itu 20. Isruna, salasuna, arbauna ya. Kemudian khamsuna, situna, sabauna, samanuna, tis'una. Samanuna. Samania. Samanuna. Ya, kemudian ya jadilah ya 90 tis'una. Kalau 100 mi'ah. Mi'ah. Mi'ah itu 100. Mi'ata ini 200. Mi'ah 100. Mi'ata ini 200. Ya. Alfun 1000. Alfa ini 2000. Nah. Baik. Sab'ina rojulan limiqatina falamma akhazatu rajfah. Falamma di sini macam tadi juga saya katakan, ini huruf syarat bukan huruf jazam. Ya, falamma maka manakala. Mana jawab syarat di sini? Jawab syarat dia. Qala rabbi, ya, qala rabbi. Itu qala tu. Manakala kaumnya tadi ditimpa oleh satu gempa, ya, Nabi Musa cepat-cepat minta dengan Allah Ta'ala sebelum mereka binasa. Minta dengan Allah, ya, minta kasihan dengan Allah. Qala tu. Macam tu. Qala. Ya. Ahazan ni mu'annas, kalau lah muzakkar ahazah. Qala rabbi law syi'ta ahlaktana. Ya. Qala ni dah biasa jumpa, dah mahir dah. Qala mudhari'nya apa? Yaqulu. Yaqulu. Amarnya? Qul. Nahi? La takul. Ya. Qul la takul. Agak-agak isim fa'ilnya apa? Qailun. Apa siapa yang ketawa tu mesti tak dapat tu. Qailun. Ya. Kalau isim maf'ulnya makulun. Makulun. Ya. Asalnya maqwulun. Maf'ulun, maqwulun. Ya. Jadi makulun. Okey. Itu yang biasa-biasalah. Ya. Kita ambil perkataan ahlak tahum daripada perkataan ahlaka. Empat huruf ni. Ahlaka mudhari'nya apa? Yuhliku. Tengok depannya, depan ahlaka, ahlak tahum, depannya ada atuhliku. Tuhliku tu itu mudhari' dia. Mudhari'nya. Jadi kalau ta tu tukar kepada ya, jadi yuhliku. Yuhliku. Ta tu ta mudhari', ya. Kalau ya pun ya mudhari'. Kerana sorof ni kita kena mula dengan ya. Pelajaran sorof ni kita mula dengan ya, tak boleh guna dengan ta. Ahlaka tuhliku. Dia tak mahu macam tu. Jadi kaedah untuk belajar sorof ni, madi ke mudhari' mesti mula dengan ya. Jadi ahlaka yuhliku. Ya. Nah, sebab itu kita jumpa depan tuhliku. Tu mudhari' dia. Baik, sekarang yuhlikum. Kalau kita nak buat fi'il amar, kita tak mau guna kalau dah 4, 5, 6, jangan guna mudhari' lagi lah. Kita gunakan fi'il madi saja. Lagi senang. Kalau 3 huruf kita guna mudhari' untuk jadikan fi'il amar. Tapi kalau dah 4, 5 tu tak payah gunalah. Elok guna madi saja. Ahlaka, ahlik. Bunyikan bawah. Macam tu. Senang lagi. Ya. Jadi fi'il amarnya ke bawah kan ya. Ahlik. Dia jadi fi'il amar. Ya. Ahlaka madi. Amarnya apa? Ahlik. Ya. Ya, ahlik. Nahinya?
Ahlik, ya, ikut mudhari'nya. Kalau fi'il amar kena ikut mudhari', sebab dia 4 huruf, jadi tak boleh tahlik menggunakan dhammah. Tuhlik. Ikut mudhari'nya. Sebabnya apa? Nak membezakan 3 dengan 4. Kalau kita bunyikan tahlik, itu dah sama dengan 3. La tajlis. La tajlis. Kan sama tajlis 3 huruf. Tajlis. Jadi tak boleh macam tu. Jadi gunakan dhammah. La tuhlik. Ulang. Madi ahlaka mudhari' yuhliku amar ahlik nahi la tuhlik. Isim fa'ilnya gunakan mim sebab ada 4 huruf. Muhlikun. Isim maf'ulnya muhlakun. Ya. Muhlikun, muhlakun. Macam tu. Ya. Dan 4 huruf ni senang. Dia punya isim fa'il dengan isim maf'ul hanya menukar baris. Muhli, muhla. Macam tu. Ya. Okey. Kita tengok ke depan lagi. Fa'ala. Fa'ala telah memperbuat ia. Kalau telah membuat ia pun boleh. Tapi nak menyedapkan ayat tadi, kita letak telah memperbuat ia. Kalau fa'ala saja telah membuat ia pun tak apa. Terjemahan dia telah membuat ia pun tak apa. Ya. Ini pun biasa fa'ala. Mudhari'nya apa? Yaf'alu. Amarnya? Ikut mudhari'nya yaf'a. Yaf'a. Itu al. Ya. If'al. Nahi? La taf'al. Isim fa'il? Fa'ilun. Isim maf'ul? Maf'ulun. Ya. Okey. Fa'ilun maf'ul yang biasa tu. Tudillu. Tudillu pun ni kena biasakan juga sebab banyak kita jumpa. Ya, tudillu ni tengok mudhari'nya baris apa? Dhammah kan? Bila baris dhammah menunjukkan dia 4 huruf. Apa madinya? Adollah. Adollah. 4 huruf. Alif, dot, lam, lam. Adollah. Mudhari'nya? Yudillu. Yudillu. Ini mudhari'nya. Ya. Adollah yudillu. Ini pun biasa kita jumpa. Jadi kena biasakan juga. Supaya ya, kita mahir. Ya, bila jumpa dah nampak macam mana madi dan mudhari'nya. Adollah yudillu. Amarnya? Amarnya adlil. Baris atas. Adlil. Sebab dia 4 huruf. Adlil. Lam-lam tu kena matikan. Adlil. Ya. Nahinya? Baris dhammah. Dhammah. 4 huruf. Tak. Fil nahi. Kenapa guna ya pula? Nahi kan guna ta. La tudlil. Ikut amar kan tadi adlil. Amar kan adlil. Dan nahinya la tudlil. Okey. Sekarang ni mana dapat lil baris bawah? Sedangkan tudillu lam-lam tu adalah sabdu. Ya. Yang baris bawah tu ialah dot. Kenapa boleh pula datangnya baris bawah lil? Contohnya fi'il amar tadi adlil.
Mana datang mati dot? Mana datang baris bawah lil? Ya. Yang baris kedua tukar bawah. Tukar bawah kena macam mana datangnya? Datang dia baris bawah. Bukan bawah tu kepunyaan dot. Baris bawah tu kan kepunyaan dot. Kalau kita buang ta, kan dot bawah di. Macam mana boleh pula ada dot tu pula mati sedangkan dot tu ada baris bawah? Ya. Ha. Jadi kaedah macam ni, ya kaedah macam ni kalau depan ada sabdu ya. Kalau depan ada sabdu macam ni, ada kes banyaklah kes-kes yang kita akan jumpa fi'il yang macam ni, ya. Jadi nak tahu dia, ya, caranya baris dot baris bawah ni kedepankan. Bukan belakangkan, kedepankan. Bila kedepankan dah jadi kepunyaan lam. Lam kan ada dua. Okey, jadi ada dua. Jadi sekarang kita kedepankan baris dot ni jadi bunyi lil. Di situlah dapatnya lil. Ambil daripada baris dot tu. Ambil daripada baris dot kedepankan jadi lil. Sekarang dot ada tak baris? Dah tak ada lah sebab dah kena ambil ke depan. Jadi bila tak ada artinya dot tu mati. Itu datangnya mati. Itu datangnya dot boleh jadi mati. Ada lil kan mati dot sekarang ni. Ada lil fi'il amarnya kan. Ada lil. Itulah puncanya. Puncanya daripada situ. Dot tu baris dot dikedepankan jadi bunyi lil. Dot dah tak ada baris. Jadi bila tak ada baris dia kira mati. Kemudian letak alif di awal. Letak alif di awal kerana baris mati kan tak boleh bunyi. Letak baris di awal jadi adlil. Kalau jumpa perkataan-perkataan yang sama macam tu, ya, kita ingatkan cara dia. Macam mana boleh datang baris bawah tu, ya. Macam yalah. Kenalah, ya. Maknanya kaedah ni pemula dia. Ya. Maknanya kalau jumpa macam itulah kaedah dia. Yang kes akhir sabdu. Ya. Nak kena jumpalah tu, ya. Memang ada ya perkataan yang diakhiri dengan ya macam contohnya yufirru. Ia lari, ia melarikan, contohnya yufirru. Sama juga firru, yufirru. Kan ada sabdu ra tu, ya. Jadi dia punya kaedahnya sama, ya. Nanti cuba sendiri-sendiri buat perkataan yufirru, cuba ambil. Ya, ya faro. Ya faro. Ya faro sabdukan yufirru. Ya. Ya fa dengan ro. Ro tu ya dengan fa dengan ro. Jadi bunyinya yufirru. Ro tu sabdukan. Nanti buat macam mana yudillu ni. Ya, tu dillu ni. Buat macam mana fi'il amarnya. Ya. Fi'il amarnya, fi'il nahinya sama dengan kedudukan ya tu dillu sini, ya. Apa dia? Macam mana mulut? Mana ya faro pula? Itu huruf lah. Ya faro tu huruf. Ya faro huruf. Bunyi dia bariskan yufirru.
Bukan baris atas. Itu huruf. Yafaro bukan. Ini mudhari, mudhari. Huruf ya, huruf fa, huruf ro. Bariskan bunyi yufirru. Yufirru. Madi dia 4 huruf lah. Madi dia. Apa dia? Macam tadi kita jumpa tudillu, apa madi dia? Adolla. Adolla kan? Samalah. Samalah. Afarro. Samalah afarro. Afarro, madi dia afarro. Adolla. Satu lagi contoh, buat juga, cuba buat contoh yang sama, tuzillu. Ta zailam. Ta zallam. Ta zallam. Zallam. Ta zallam. Bukan ta, kita gunakan ya lah, senang. Ya zallam. Ya zallam. Zallam. Bunyikan yuzillu. Yuzillu. Cuba buat yuzillu juga macam mana tadi kita jumpa tudillu. Sama juga. Ya. Yang kes-kes ada sabdu akhir. Ya. Yuzillu ni makna ia hinakan. Yufiru ia larikan. Satu lagi yu'izu, biar apa? Mahi. Yu'izu, ya ain zai. Ya ain zai. Bunyikan yu'izu. Ia muliakan. Ia muliakan. Ia muliakan. Jadi yang tu cuba latihkan daripada madi, mudhari, amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul ya. Ikut yang tadi dah buat tudillu tadi. Dia ada persamaannya. Adolla lagi. Yudillu. Adlil, betul. La tudlil, betul. Isim fa'il. Mudillun. Guna mim. Mudillun. Tapi ada tanwin sebab ada isim ya. Mudillun. Isim maf'ulnya naikkan atas. Mudallun. Menaikkan barisnya tukar. Ya. Okey. Ke depannya sikit ya. Kita tengok tahdi. Madinya hada. Hadalia, hada. Hada yahdi. Amarnya apa? Hada yahdi ihdi. Ihdinas siratal mustaqim ihdi. Nahinya la tahdi. Tapi di ni tak ada ya ya. Amar nahi tak ada ya tu ya. La tahdi. Isim fa'il hadiyun. Kalau fi'il amar dengan fi'il nahi terus buang. Sebab dia mu'tal, buang. Tapi kalau madi mudhari kena letak. Isim fa'ilnya hadiyun.
Hadiyun. Ha alif. Ha. Hadiyun. Tapi kalau jadi ayat, dia boleh jadi hadin saja ya. Ya tu kena buang. Ya tu hilang. Hadin. Ha. Isim maf'ulnya mahduyun. Mahduyun. Mahduyuna. Bukan yuna. Mahduyun saja. Yadu depan yun. Hmm. Yang akhir ni ada dua ni ya. Saya bagi madinya ya. Ghafara, igfir. Igfir amar ya. Sebagai madi ghafara. Kemudian depannya irham. Saya bagi madinya rohima. Cuba selesaikan. Jadikan ya mudhari, amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul. Ini 3 huruf ya. Ghafara dengan rohima. Nah, mudhari, nak tahu mudhari baris mana, atas ke bawah, tengok pada amarnya. Kalau amarnya baris bawah, fi, bermakna mudhari'nya fi. Kalau amarnya baris atas, irham, ham, ha. Tu ha tu baris atas, bermakna mudhari'nya juga baris atas. Ya, kena ingat tu. Sebab mudhari' dengan amar dia sama baris. 3 huruf dia. Ya. Okey, sekadar itu dulu ya. InsyaAllah kita akan sambung semula ya, akan datang pada ayat selanjutnya. Ya.